Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan rezeki, memberikan kehidupan, memberikan nyawa lagi untuk saya, kepada puan-puan, tuan-tuan yang menonton pada pagi ini dalam live saya di page Fahmi Ramli. Dan terima kasih pada semua yang setia daripada awal, daripada mula-mula saya buat live sampailah ke hari ini, dan dia masih lagi menunggu, masih lagi menonton dengan apa-apa saja live saya. Kebanyakan video, kebanyakan ada orang yang dia menunggu-nunggu, dia menonton, dia nak tahu. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah berkongsi, yang telah bagi tahu kepada rakan-rakan, kepada family members, kepada semua orang yang perlukan kepada maklumat berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan, rumah tangga. Ada juga keadaan yang mana orang yang saya sasarkan, kita target orang wanita Islam, pasangan Islam, tapi ada juga yang bukan Islam yang menonton saya sebenarnya. Saya sebenarnya agak terkejut dan juga agak seronok sebab tak sangka juga ada juga orang bukan Islam menonton, dan ada orang mungkin terkeliru. Dia ingat saya membawa kes-kes di mahkamah sivil juga. Jadi semalam lah saya dapat call. Dan terima kasih juga kepada semua yang baru join, yang baru kenal. Mungkin dia kata nak tengok ni siapa dia yang duk bercakap pagi ni selalu, yang orang duk kata ni. Okey, terima kasih pada semua yang menonton, yang baru ke, yang lama ke. Sangat-sangat saya menghargai usaha untuk anda, dan saya menghargai setiap soalan-soalan anda tersebut. Soalan-soalan anda ni yang menyebabkan saya sentiasa untuk terus berkongsi. Maksudnya setiap orang dia masih lagi ada masalah. Kalau dia tak ada masalah, dia takkan bertanya. Maksudnya kalau orang tu tak ada masalah, mungkin dia dah happy. Tapi tak mustahil setiap manusia dia tak ada masalah. Dia mesti ada masalah. Kalau tak ada masalah dalam keluarga, dia mesti ada masalah dalam kewangan. Kalau tak ada masalah dalam kewangan, dia mesti ada masalah dalam kehidupan dia. Okay. So setiap orang mesti ada masalah, sebab tu nama dia manusia. Sebab dia ada hati, dia ada perasaan, dia ada akal. Kadang-kadang sifat semua ni berbolak-balik. Okay, kadang-kadang kita rasa macam ni, hari ni kita rasa happy, esok mungkin kita tak rasa dah macam tu. Okay, so selamat pagi semua saya ucapkan kepada yang ikut saya pagi ni. Hari ni kita dah 25 Ramadan 25 Ramadan, dan tak berapa hari lagi kita dah nak masuk kepada 1 Syawal. 5 hari yang terakhir ni, kalau dulu sebelum ni kita dah rasa tak ada masa untuk nak buat apa. Sekarang ni kerja pun kadang ada setengah orang dah start kerja, dan mungkin kerja dia pun tak adalah berat mana pun. Jadi dia boleh fokus untuk ulun 10 malam yang terakhir ni. Okay. Alright, buat yang baru mengenali, nama saya Fahmi Ramli. Saya adalah peguam syar'i yang beramal di dalam mahkamah syariah di Perlis, Kedah, Penang dan Perak. Dan saya juga telah memberikan konsultan, memberikan nasihat guaman kepada follower saya serata Malaysia. Okay. So terima kasih pada anda semua. Okay, mari kita tengok sikit siapa yang greet kita pagi ni. Puan Nur Asikin, Waalaikumsalam. Siti Nur Asmah, Mas Tarmizi, Assalamualaikum dan semua penonton di sini. Salam great Rohana, selamat pagi. Nur Azilah Mone, Waalaikumsalam. Nur Nida Alias, Waalaikumsalam. Kak Long Jimah, Azah Yusof,
Oh tag okey, Rosmah kesayangan Perlis, selamat pagi. Uh, Kak Kia, Assalamualaikum tuan peguam yang manis. Ada rupa macam harum manis tak? Aduh, Kak Kia. Okay, so kalau anda boleh bagi tahu kepada kawan-kawan anda semua yang mana saya percaya semua kebanyakannya ni adalah wanita yang follow. Ada orang dia laki dia nak follow tapi dia takut. Dia takut lagi dia kena bahan. Okay, so tak apalah sebab saya pun memang fokus kepada bagi tahu tentang hak wanita. Jadi kalau orang duk kata kalau wanita yang bercakap bagi pihak wanita kita panggil feminis kan, feminisme. Ni kalau lelaki yang cakap so fair lah sikit kan. Tapi apa-apa pun Muhammad Salahuddin, tuan peguam kuis yang handsome. Handsome apa, rambut dah botak lah. Hari ni lagi saya kena masuk kerja. So terima kasih kepada semua. Kalau boleh tagkan kepada kawan-kawan anda yang mana yang ada masalah dia. Semalam saya baru dapat satu panggilan, so kita consult. Dia tanya, sebenarnya dia tak tanya pasal undang-undang, dia tanya. Satu soalan yang menarik dia adalah, dia tanya, tuan, sepanjang tuan praktis dekat mahkamah, sepanjang tuan beramal dekat mahkamah, kenapa suami-suami ni ataupun laki ni dia tak mau lepaskan bini dia dengan cara yang baik, walaupun dia tahu, dia kata memang buat salah terang-terang tapi dia tak mau lepaskan cara elok. Sedangkan saya tengok ada orang yang dia mungkin cerai sekejap je tapi ada setengah orang tu dia makan tahun. Kenapa? Tu hari ni saya nak berkongsi kepada anda semua wanita-wanita yang ada persoalan macam ni. Persoalan dia nak tahu apa sebab yang menyebabkan suami ni enggan untuk melepaskan ataupun enggan untuk menceraikan isteri dengan cara yang baik. Dia sanggup naik turun mahkamah banyak kali, tak apa. Okay. So siapa yang rasa ada masalah macam ni, yang dia nak tahu isu-isu macam ni, anda boleh tag kawan dia. Okay. Yang mana ada juga yang orang ni dia dah lama sangat naik turun mahkamah. Dia sampai sekarang dia tak faham-faham. Kenapa asyik lambat je? Kenapa asyik pending je? Kenapa suami saya tak melepaskan? So dia ada kes kat mahkamah. So tag orang tu. Share dekat dia ataupun kalau tak ada pun at least lah share kat wall anda, sebab tajuk kita hari ni adalah saya nak bagi tahu kenapa 5 sebab suami enggan cerai isteri berdasarkan pengalaman saya dekat mahkamah. Okey, adik pergi sana sekejap. Alright. So, bagi tahu tajuk kita hari ni, dia nak bagi tahu kenapa suami ni enggan cerai, enggan lepaskan dengan cara yang baik. Okay. Kalau pula ada cara yang tak baik tu, cerita yang bercerai dekat luar mahkamah lah. Ni duk naik turun mahkamah ni. Yang duk kawan-kawan kita, family members kita yang duk ada naik turun mahkamah, tak selesai-selesai lagi. Okay. So saya nak bagi tahu kat dia 5 sebab. 5 sebab daripada pengalaman saya kenapa suami ni enggan lepas isteri dia dengan cara yang baik. Ada 5 dia sebab yang saya nampak berdasarkan pengalaman saya beramal di mahkamah syariah. Eloklah 5 tahun, 5 sebab je saya bagi. Kebanyakan naik turun mahkamah pun sebab ni lah. Okay. So terima kasih. Join, semua boleh join hari ni. Dan pastinya ramai orang di kalangan anda adalah wanita. Sebab wanita yang akan naik turun banyak kali mahkamah. Kalau laki, saya tak cerita sebab apa. Sebab laki ni, kalau dia nak cerai, dia boleh cerai cara elok je. Dia ada kuasa talak. Tapi isteri ni yang tak mau, laki dia tu tak mau cerai ni. Laki dia tak mau lepas cara elok ni, dia mesti ada 5 sebab ni saja. Salah satu je. Salah satu daripada 5 sebab ni kenapa dia tak mau ceraikan isteri dia. Yang ni lah yang menjadi kata kunci kenapa anda naik turun mahkamah banyak kali. So jangan marah lah. Puan Kardina Kamarudin, tuan apa khabar? Asal macam kenal? Jiran ke? Okay, so bagi tahu hari ni dekat kawan-kawan semua. Yang ni lah yang akan menyebabkan prosedur kita tu jadi lambat ataupun tidak. Siapa yang kat sini saya dah dapat dah. Semua orang dah dapat dah, saya bagikan free kat dia e-book, apa begitu proses naik tu mahkamah tu kan, saya dah bubuh ikut kod number. Tu ikut peringkat dah tu. Kemudian saya dah bagi carta alur dekat dia, apa proses dia. So kalau ikut punya prosedur tu, kalau kita tengok, kalau siapa yang dah dapat, saya dah tunjukkan. At least lah kan, dia akan naik turun mahkamah tu paling tinggi saya pernah rasakan, bukan paling tinggi lah, paling minimum lah, paling cepat kalau ada defendant yang bagus
dia mesti dalam 13 ataupun mungkin dalam 10 ke bawah pun boleh. InsyaAllah boleh. Tapi yang dia jadi lambat ni, kadang-kadang ni sebab apa? Okay, so dia bertitik tolak daripada 5 sebab ni saja. Alright, so terima kasih kepada semua yang dah dapat, terima kasih kepada semua yang dah isi maklumat semua. So saya sangat menghargai. Sebab apa tau? Selain daripada mungkinlah lepas ni kan, saya akan ada perancangan untuk nak bagi sentiasa maklumat kepada anda melalui email. Mungkin anda terlepas dekat live, mungkin anda tak dapat sempat nak tengok Facebook, takut ralik tengok Facebook, tapi anda mungkin tak terlepas dengan email. So insyaAllah kita akan lepas ni akan aturkan untuk masukkan maklumat anda kepada email-email anda. Okay, kita dah masuk zaman yang makin maju ni, kita takkanlah nak post surat. Zaman tambah sekarang ni raya, aku dulu raya boleh lah post kad, sekarang ni tak payah lah. Pakai WhatsApp bagi soalan, bagi semua ni. So, okay, alright. So, pagi ni terima kasih pada yang dah tekan share, kepada yang dah tag kawan-kawan dia, dah tag family members dia. Alright, so lagi saya bedarkan untuk anda bagi tanya soalan saja. Apa pun soalan, insyaAllah kita akan bantu anda hari ni. Okay, boleh Alright, so yang pertama, sebab suami enggan cerai isteri. Okay, so Waalaikumsalam semua. Okay. Alright, so kita mulakan Okay, saya tutup komen. Saya tak nak terganggu. Okay, alright. Nanti lu kena buku kat sini. Sebab ada lagi yang belum join group. Mari kita mana. Okay. Biar ada jalan kat sini. So, alright. Mana-mana yang belum join lagi group, boleh join group, okay? Alright. Macam mana nak join group? Sekejap Macam mana cara nak join group? Cari dekat lambang search, yang lambang kantor tu, type saja Tanya Tuan Fahmi. Mesti ada gambar saya. Tapi pastinya dia ada rambut lah belah tepi. Okay? Aku tak mau buka kopiah. Tak mau. Ini fashion PKP. Saya kalau cari kedai gunting rambut, saya cari dia rambut yang hipster. Tapi masalahnya sekarang ni tukang gunting rambut saya adalah isteri. So fashion PKP. Alright. So, okay, yang pertama, kita masuk sebab yang pertama kenapa jadi naik turun mahkamah banyak kali, iaitu suami enggan cerai isteri dia dengan cara yang baik. Yang ni yang paling major sekali, yang paling banyak sekali, yang paling kerap saya dengar, iaitu ego. Ego. Ego lah yang pertama sekali. Apa maksud dalam bahasa lain ego? Sombong. Sombong. Okay? Dalam keadaan yang mana memang dah terang-terang. Memang orang, isteri takkan saja-sajalah nak filekan cerai. Kalau ada pun mungkinlah, sikit sangatlah jumlah. Orang kan, tak ada saja-saja nak naik mahkamah. Tak ada saja-saja nak bercerai. Adakah orang kahwin esok nak bercerai? Perempuan. Wanita. Adakah hari ni kahwin esok fikir nak cerai dah. Sebulan lepas tu nak fikir nak cerai. Tak ada. Semua orang mesti nak fikir untuk nak kekal bahagia. Betul tak? Mesti ada orang yang kahwin ni mesti dia nak fikir inilah pasangan aku sampai ke jannah. Kan orang dah bagi greeting masa dekat orang panggil apa tu? Dekat kenduri kahwin kan. Barakallahu lakum wa baraka alaiha. Doa lagi. Siap, semoga kekal hingga ke jannah. Tak ada lah orang fikir tu nak kahwin esok dah mencerai. Tak ada. Tapi bila terang-terang ni, bila dah ada masalah dalam rumah tangga yang mana isteri ni takkan sahaja file. Dia takkan sahaja file punya lah. Mesti ada sebab. Tapi disebabkan itulah ada masalah dalam rumah tangga ni yang mana pastinya akan ada problem. Okay, saya nak cerita problem yang dekat laki saja. Kalau mungkinlah ada setengah orang tu dia filekan sebab isunya isteri yang problem. Tapi ini major yang selalu tengok kat mahkamah. Suami enggan cerai tu yang pertama sebab ego. Saya pasti ramai orang dia akan bersetuju dengan benda ni. Sebab ego. Ego adalah paling besar. Ego ni sombong. Dia tahu dia ada buat salah. Dia tahu dia curang. Dia tahu dia tak bagi nafkah. Dia tahu tak bagi nafkah batin. Dia tahu dia masuk penjara. Ada orang dia dah masuk penjara dah lama pun. Duduk dalam penjara. Dah lama dah. Memang anak bini pun duduk dekat luar tu tak ada siapa sara. Pun mai turun mahkamah. Mai mahkamah untuk nak lawan. Ya. Biasa tengok kan, kalau siapa-siapa yang pernah pergi ke mahkamah, dia tengok suami dia bergari mai ke mahkamah, nak juga lawan. Ya, sanggup. Padahal berapa tahun dah duduk, tak ada pun nafkah zahir, tak ada pun nafkah batin. Dah memang
dah memang habis terang dah. Tapi still tak mau lepaskan dengan cara yang baik. Cara yang baik ni maksud saya depan hakim. Bukan cara baik ni depan siapa-siapa lah. Depan saya ke, depan bibi ke. Depan siapa-siapa lah. Depan tu imam kan semua tak boleh. Ni cara baik ni depan hakim. Section 47. Dia tak mau cerai-cerai elok. Sebab yang pertama sebab ego. Ego. Dia tak mau mengakui kesalahan. Dia tak mau ikut apa yang dah digariskan. Orang macam ni selalunya dia akan kata saya teranaya lah apa. Mungkinlah kata teranaya, tapi kalau dah banyak kali teranaya macam mana kan? Okay. So kalau betul ada ego, kalau betul memang sombong sebab yang tu, inilah punca yang pertama sekali kenapa suami enggan. Dia orang jenis tak mau mengaku kalah. Tak mau mengaku kalah macam mana? Dia rasa macam dia tak pukul kuat. Sedangkan isteri ada laporan polis, isteri ada laporan perubatan. Cuma perkara ni satgi dia kata, Allah pekat pukul tuan, saya akan pukul sikit macam tu lah. Seringat tak cerita-cerita macam ni? Pukul sikit saja, Allah tuan, saya tertampak saja. Okay? Ada orang tertampak sampai patah gigi terjatuh. Okay, pukul sampai berdarah, kadang sampai lebam. Alright, tapi disebabkan dia tak nak mengaku kalah, dia tak nak mengaku kesalahan tersebut, dia sanggup untuk naik turun mahkamah. Ataupun memang terang-terang duduk jarak jauh, contoh, walaupun duduk jarak jauh, PJJ contoh, tapi dia still kena bagi nafkah. Tapi isteri inilah yang duk tanggung semuanya. Kerja, makan minum, anak pun kadang-kadang dia yang tanggung. Okay? Tadi dalam keadaan yang mana suami ni tak tanggung pun. Tak bayar duit rumah sewa, dia sendiri juga yang bayar. Padahal duduk jauh. Tak ada pun perintah nusyus. Jadi layak untuk terima nafkah pun tak mau bagi. Jadi dia tak mau mengaku juga. Dia tak mau mengaku. Ataupun lah kan ada orang dia dakwa kata apa? Isteri dakwa kata tak dapat nafkah batin. Orang macam ni lagi bahaya. Sebab nafkah batin suka nak dibuktikan. Betul tak? Jadi dia akan beritahu kata, bagi, apa pula tak bagi? Padahal mungkin dia mati pucuk. Tapi macam mana kita nak tahu orang tu mati pucuk? Takkan nak paksa seseorang tu. Banyakkannya ego. Ego tak mau mengaku. Tak mau mengaku kelemahan, tak mau mengaku kesalahan. Sebab ego ni jugalah, dia akan, orang panggil apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Betul ya? Betul lah kan? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Maksudnya, andai katalah, seorang lelaki ni memang ego. Dia memang seorang yang takkan mudah mengalah-menyalah. Dia tak mau kalah. Dia asyik nak menang saja dia rasa. So dia pergi mahkamah pun memang dia rasa macam pertandingan. Sedangkan dekat mahkamah ni tempat untuk mendapatkan hak, untuk mendapatkan perintah. Jadi dia tak mau. So dia kata, aku tak akan lepaskan hang, aku akan minta untuk perintah kembali taat. Katakanlah fasa tu mahkamah kata tak cukup kuat, tak bukti, tak solid. Mahkamah tolak, so mahkamah perintahkan isteri katalah untuk kembali taat. Puan-puan rasa, puan-puan semua yang menonton ni, yang puan-puan semua, kalaulah ada isu macam tu, hakim perintahkan untuk kembali taat, okay, saya tak mau kata langgar perintah semua tu lah kan, saya nak tanya tentang hati anda. Rasa-rasa lah kan, nak patah balik tak? Rasa-rasa nak patah balik tak? Allah perintahkan 5 waktu solat. Kadang-kadang ada yang langgar. Tu Allah perintah tu. Allah perintahkan kadang untuk bayar bulan puasa ni, bayar untuk bayar zakat. Ada hak tak mau bayar zakat. Mau zakat fitrah. Tu jangan kira zakat-zakat yang lain lagi. Ada yang tak ikut. Allah perintahkan puasa. Ada hak langgar tak puasa. Islam suruh bagi nafkah pada isteri lepas kahwin. Ada yang langgar. Islam suruh. Islam ni maksudnya dalil lah. Ada dalil Quran, ada hadis. Islam suruh lah tu kan. So Islam suruh pun ada yang langgar. Rasa-rasa kalau hakim perintah tu, ada yang nak balik tak? Kalau dia dah tak ada hati, dia tak mau. So macam tu lah kisahnya. Dia akan tergantung. Sebab ego. Dia ego. Bab ego ni bab hati. Bab hati ni qalbud. Hati ni sifat dia berbolak balik.
dia mesti takkan patah baliknya. Jadi orang ego ni, dia lama kelamaan mungkin dia akan dapat, tapi dia akan kalah jadi abu. Macam saya pernah kes satu kes yang saya nak cerita pada anda, yang pernah saya bawa, iaitu seorang lelaki ni yang ego, yang mana isteri dia ni memang ada bukti tapi tak sabit. Sebab bukti tu kata lemah. Sebab hanya ada salinan saja. So, mahkamah tolak fasah dan dalam masa yang sama, mahkamah tak terima juga tuntutan kembali taat. Jadi, hang balik macam tu, lelaki pun balik macam tu. Faham? Tu sebab ego. Dia tak mahu lepaskan juga. Dia kata nak mahkamah yang putuskan. Jadi balik lah. Yang ni pun balik, yang ni pun balik. Dua-dua masih ada lagi sijil kahwin. Tak bercerai. Kemudian apa yang berlaku pada orang lelaki yang ego ni? Dia akan buat apa? Dia mesti rasa macam sunyi, rasa macam tak ada apa, rasa macam kosong. Yang isteri ni pula mampu happy kat hang. Ego apa? Okey, tak apalah, aku buat hal aku saja. Suka hati. Dia kadang-kadang ada setengah isteri ni dia dah ada dia boleh tanggung diri dia, nafkah dia sendiri. Kadang-kadang kan sekarang ni kan zaman ni wanita yang mana banyak berniaga, banyak bekerja, kadang tak heran sangat. Betul tak? Dia pun boleh tanggung sendiri. So dia kata, okey tak apa, aku tanggung sendiri, aku cukup hang. And then dia ni pun macam-macam lah perangai dia buat. Dia curang, tak kisahlah sebab dia tak peduli dah benda tu. Dengan suami dia yang ego, tak mahu lepaskan dengan cara yang baik, kemudian dia curang sebagainya. Dosa masih lagi ditanggung oleh suami. Dosa masih tanggung suami. Suami pula, PHP dosa tanggung apa, sebab tak nampak dosa tu macam mana. Jadi bila dosa tak tampak macam mana, itulah menyebabkan laki ni, dia rasa macam dia berkenan. Berkenan pula dekat perempuan lain. Of course, duduk sorang-sorang kan, kadang-kadang dia rasa dia tak ada siapa. Anak pun ikut isteri, hidup asing, dia duduk sorang pula. Kadang-kadang duduk berebut anak. And then, dia berkenan dekat perempuan lain, barulah nak kena terhegeh-hegeh. Nak kena naik mahkamah tinggi syariah untuk buat permohonan poligami. Nak kena naik pula. Dia baru tahu, nak kena kahwin satu lagi ni, kena naik mahkamah no. Naik mahkamah tinggi pula tu. Itu mahkamah rendah. Ni kena naik mahkamah tinggi pula. Sebab apa? Sebab nak poligami. Hakim tanyalah. Kemampuan macam mana? Apa sebab? Apa sebab? Sebab isteri pertama tak duduk sekali. Apa sebab isteri pertama tak duduk sekali? Sebab itu fasah dah kena tolak. Jadi dia tak mau balik. Okey, lepas tu nak kahwin. Sebab apa? Sebab nak elakkan maksiat. Mampu tak? Berapa gaji? Declare sekali. Harta-harta apa dah. Sebab ego. Akhirnya kena naik mahkamah tinggi juga untuk buat tu. Lah kali buat apa? Lah kali cerai juga cara baik. Cerai cara elok. And then tunggu habis indah sat. Dapatlah kahwin dengan isteri yang baru. Mudah je boleh settle. Egonya pasal je. Sebab kadang-kadang suami ni dah tak ada perasaan pun. Dia dah tak suka pun. Yang ni pun tak suka. Perempuan isteri dah filekan cerai, of course lah tak suka. Betul tak? Ni laki yang ni dah tak suka tapi tak mau kalah. Okey, jadi dia tak mau mengaku kalah. Itulah yang berlaku kadang-kadang duk naik turun mahkamah banyak kali tu. Tak mau. Sanggup. Lawan, tetap lawan. Lawan sampai menang. Reformasi. Okey. Tu yang pertama. Alright. Yang kedua, yang ni yang saya yang sepanjang pengalaman, ini sebab yang kedua saya nampak banyak juga, iaitu sebab dendam. Dendam. Okay. Dendam macam mana? Dendam macam ni. Kadang-kadang kan dendam yang saya selalu tengok tu, dendam yang contohlah isteri ni, dia kata isteri ni pernah pukul suami. Contoh pernah tau, ada isteri yang pukul suami dan kemudian isteri ni nak mau cerai. Dia kata dia tak mau cerai cara mudah. Nak bayar dulu. Sebab pernah pukul aku. Ataupun dia rasa macam sebab isteri ni dah berhabis duit dia, suruh buat hutang, untuk berkahwinan. Nak berkahwin grand. So masa nak kahwin tu kena buat hutang peribadi contoh. Jadi dia kata boleh nak bercerai? Syarat dia kena bayar balik ke aku. Kadang-kadang tak munasabah pun ada juga. Kadang-kadang
Buat loan peribadi 10,000 je. Tapi nak minta cerai tebus talak minta sampai 100,000. Ada minta 50,000. Macam mana bentuk pelaburan tu pun saya tak faham. Gila babi punya dividen tu sangat tinggi tu. Ya, jadi ini antara isu yang kedua, dendam. Ataupun keadaan yang kedua, keadaan tiga yang saya tengok dendam ni kan, yang mana isteri ni mungkin suami ni dakwa kata pernah bercakap kasar dengan mak dia. Dengan mak mertua Jadi macam lah kata terasa hatilah. Saya tak akan lepaskan dia selagi mana isteri saya ni tak minta maaf kat mak dengan ayah saya. Semangat pendekar tu ada. Dulu saya pernah kenal juga dekat mahkamah dulu. Saya bagi tahu dah kata kita cerai lepas cara baiklah, kita settle. So win-win situation. Kita takkan anak guam saya ni pun takkan tuntut sekian. Dia kata sanggup lepas cerai elok. Saya tak mau peguam. Guam jangan duk ni. Selagi saya nak syarat dia yang seterusnya selain pada tak tuntut, saya nak dia minta maaf dulu kepada orang yang dia pernah cakap kasar. Berapa ramai biasa dengar drama ni. Kan? Biasa dengar kan? Ataupun kan, dendam yang seterusnya kan, iaitu macam contohlah dia tahu kata isteri dia ni bercurang. Okay, katakanlah isteri tu curang dengan wanita yang lain. Okay? Jadi kalau ikutkan macam seorang lelaki ni, kalau dia dah tahu banyak kali dah memang larang, nasihat pun dia duk curang juga dengan bekas boyfriend contoh dia. Okay? So banyak kali dah memang ada hubungan. Kalau kita lah sebagai lelaki kan, kalau kita dah rasa macam tu, dayus lah kalau kita masih duk lagi buat benda yang sama, duk kekalkan macam tu saja. Jadi sepatutnya kalau dah tahu macam tu, lepaskan cara yang baik, tapi kena letaklah syarat yang betul. Dah tahu kata isteri curang kan, maksudnya dia memang tak ada hati dah dengan kita. Mungkinlah masa kahwin dulu okey. Lah ni lepas dah kahwin ni mungkinlah ada kekurangan yang dia pun dah tak boleh nak terima. That's why dia curang. Saya pernah tanya sendirilah apa sebab curang dan sebagainya ni kan. Standard lah dia akan bagi tahu. Suami saya dah tak caring dah. Suami saya dah tak macam dulu dah. Jadi ada orang yang lebih caring. Maksudnya mungkin dah tak ada hati dengan kita. Yang lebih mendengar masalah, yang kadang-kadang lebih sweet. Memang macam tu kan, standard lah yang akan berlaku. So bila jadi macam tu, dia rasa macam dendam kat lelaki ni, dendam kat isteri dia tu, dia kata dia tak akan lepas dengan cara yang mudah. Selagi mana depa ni tak rosak, selagi mana depa ni tak jahanam, memang saya tak akan lepaskan. Tuan, boleh tak saya nak saman depa dua orang ni? Ada jenis macam tu. Yang jenis nak saman isteri dia sebab macam tu curang. Tak ada benda-benda macam tu. Okay. Kalau nak cerita kacau ganggu rumah tangga, sebab ada juga orang tanya soalan kat saya, kalau kacau ganggu rumah tangga, kita nak kena buat aduan kat pejabat agama. Tapi pasal apa tak ada tindakan pun? Sebabnya, kalau bab curang-mencurang ni, dia ada, katakanlah orang ketiga tu orang luar, tapi isteri ni pun memang suka kat orang luar tu. Jadi payahlah. Macam mana kita nak kata kacau? Sebab ada bertepuk dua belah tangan. Keding. Faham? Alright? So, dendam. Dia takkan mudah-mudah lepaskan sebab dia nak bagi orang, nak balas dendam lah, nak bagi lambat-lambat, nak biak gantung tak bertali. Ini sebabnya. Dendam. Ada dendam yang mungkin tak terlerai. Ada orang dia mungkin dia tak nak duit pun, tapi dia nak perkataan maaf sahaja. Ada. Macam cerita apa? Hak yang jenis nak maaf. Saya tak mau apa lain, saya nak minta maaf saja. Macam kalau apa boleh saya tengok lah, baru cerita kat Netflix lah. Nama dia Itaewon Class. Dia tak mau benda lain tapi dia nak maaf saja, nak tunduk balik. Nak. Tingginya perkataan maaf kadang-kadang tu kan. Alright. Yang ketiganya, sebab yang menyebabkan suami ni enggan menceraikan isteri dengan cara yang baik. Sebab yang ketiga, yang jadi naik turun mahkamah banyak kali ni, ada jugalah segelintir yang suaminya masih ada sayang. Masih ada sayang. Ada, memang ada. Mana isteri, mana suami dia ni dia rasa macam, tuan tolonglah saya sayang, saya tak buat apa pun, pukul pun tak, bagi nafkah semua elok semua. Tapi sebab hati saja.
Ya, dia macam, tapi saya sayang kat dia tuan, kami bercinta dah lama dah. Okay, kami dah bercinta lama dah, jadi saya sayang kat dia lagi ni. Jadi dia kata, saya sanggup tak apa naik turun mahkamah banyak kali. Sebab apa? Sebab saya nak cuba untuk pujuk dia. Macam Tok Guru saya bagi tahu, kadang-kadang sebab kalau yang betulnya kita kena pujuk, bukannya lawan. Betul tak? Kalau macam contoh kita pihak defendant, suami tak mau lepaskan, selalu kita akan tuntut perintah untuk kembali taat. Isteri tak akan kembali taat macam mana pun. Jadi dia kena pujuk, dia kena mengorak balik. Tu mungkin ada setengah orang yang dia melambat-lambatkan keadaan untuk nak melepaskan isteri dengan cara yang baik tu, dengan cara dia nak memujuk semula. Tapi aduh. Jadi kadang-kadang nak pujuk semula ni pun ada satu masalah juga. Orang ni dia kena dia kena macam mana? Kadang-kadang kan ada baik je juga tahu sebab apa Allah benarkan untuk Islam dibenarkan untuk ada rujuk. Rujuk ni ada orang bercerai ni, bila saja bercerai, kalau dia kata sayang, dia lepaskan dengan cara yang baik dan dia bagi ruang. Sebab tu Allah bagi untuk masa untuk tempoh iddah. Iddah ni pun kalau bercerai-cerai elok, dia ada 3 kali suci kan. So umpama lebih kurang macam 3 bulan lah, selalu standard orang duk kata kan. Jadi dia ada masa 3 bulan tu. Kadang-kadang dia akan berfikir balik selepas dan tempoh iddah. Ada ramai peristiwa yang mana isteri dengan suami ni rujuk semula sebab dia timbul perasaan sayang tu selepas berlaku perceraian. That's why ada rujuk. Berbanding lawan, betul tak? Berbanding lawan, naik turun mahkamah banyak kali, memang dia akan jadi naik, jadi marah tu lebih. Geram, geram pun ada. That's why dia nak nak cuba yang sebaiknya daripada dia duk lambat-lambatkan tu, duk melambat-lambatkan proses mahkamah, tak mau lepaskan tu sebab nak pujuk, lebih baik pada saya lah kan. Tak tahulah perempuan macam mana. Kalau sepanjang saya melihat tu, lebih baik cerai cara baik dan cuba mengorat dalam tempoh dah habis ni. Dia macam kita lah kan. Cuba tanya kat perempuan diri sendiri lah, perempuan dan tuan-tuan yang menonton ni. Waktu kita mengorat dulu, ada tak macam kita mengorat dalam macam, mai sungguh-sungguh lah, duk mai tadah 24 jam ke. Kita pun kadang-kadang kita rasa apa, lemah Kalau dah bercerai, nak main kacau macam tu, orang kata gila talak. Dia main sikit-sikit, dia main kacau. Ni bini aku lagi tau. Dia main sakar tu. Ada orang dah habis yang iddah pun duk jadi macam tu juga lagi. Dia main kembang kepak tak. Jangan duk kacau. Ni bini aku. Apa hal pun dah habis dah iddah. Kadang-kadang ada orang macam tu. Kalau dalam kempoh kita duk, sebelum nak kahwin dulu pun, kadang-kadang kita pun lemah juga 24 jam kadang lagi duk main. Saat-saat tengah malam lagi nak call lagi. Kita pun tak apa nak suka juga kan. Jadi yang terbaiknya macam mana? Bagi ruang. Kadang-kadang seorang ni nak jatuh cinta, nak suka balik dengan pasangan dia. Apa yang saya baca je lah saya baca. So dia kata kena bagi ruang. Bagi ruang untuk berfikir. Kena percayalah. Kalau tak ada, memang tak jumpa, tak ada perasaan dah, kita tak boleh nak kata apa. Sebab ni semua kerja Allah. Allah yang nak aturkan jodoh. So, itu alasan yang ketiga. Sebab yang ketiga saya nampak kenapa suami enggan cerai, sebab mungkin dia ada masih perasaan sayang. Okay, alright. So, alasan yang keempat. Boleh pergi okay. Alasan yang keempat. Kenapa suami enggan ceraikan isteri dia dengan cara yang baik? Sanggup untuk naik turun mahkamah. Yang keempat adalah dia enggan untuk mengecewakan mana-mana pihak. Enggan untuk kecewakan. Contoh suami ni dia menikah dengan kita sebab pilihan mak dia. Contoh. Kan selalu macam tu kan. Saya ni kalau ikutkan saya tak mau kahwin dengan awak. Tapi sebab mak saya je, mak saya suruh, mak saya berkenan sangat kat awak ni. Jadi tak apalah, saya tak akan lepaskan awak. Awak kena terima untuk dalam Islam membenarkan poligami. Saya tak akan lepaskan awak, tapi saya nak kahwin dengan saya punya bekas kekasih, dengan kekasih saya. Kan ada macam drama tu kan. Drama apa benda? Banyaklah drama kat TV. Drama kat TV kan macam tu selalu. Suruh terima poligami. Semayang jemaah kat rumah pun tak. Nak poligami kan. Nak poligami Islam. Maitan benda-benda lain tak ikut pula. So, kalau bab-bab macam ni,
Selalunya memang akan ada isu kata tak mau kecewakan mana-mana pihak. Termasuklah enggan tak mau bagi macam anak-anak sedih. Kononnya lah, konon tak mau bagi anak-anak sedih, kata anak, kesian kat anak-anak. Yang ni mungkin terpakai untuk isteri pun ada, mungkin untuk suami pun ada. Jadi dia kesian, enggan. So tak mau bagi kecewakan anak-anak ataupun tak mau bagi kecewakan mana-mana orang yang tolong kira. Mak mertua lah, pak mertua, bapak kita. Dia tak mau lepas tu sebab dia takut orang lain sedih atas tindakan dia tersebut. Okay. Kalaulah selalu yang saya dengar selalu adalah menyebabkan dia kata saya tak mau lepaskan sebab kesian kat anak-anak, tak ada mak dia. Yang tu saya heran tu. Kalau kita bercerai, kita bukan bercerai mak dengan anak. Kita bukan bercerai ayah dengan anak, kita bercerai dengan pasangan. Faham tak? Kita masih lagi bersama, masih lagi kena jaga tanggungjawab bersama. Tu anak tu memang takkan boleh pisah. Waktu mati kita nanti pun, kalau mati anak tu pun, dia akan sebut anak ni pun binti kepada ibu dia. Dia takkan boleh pisahnya. Kalau nak kahwin pun dia akan cari bapak juga. So yang tu yang kadang-kadang kan orang salah faham. Anak-anak ni, saya pernah baca, anak-anak ni dia akan lebih stres, dia akan lebih tertekan jika sekiranya bapak dengan mak dia ni selalu duk bergaduh dekat rumah. Daripada dia fikir macam dia tengok kata tak apa, janji tak bercerai, padahal dia tengok dia bergaduh selalu kat rumah, tak pernah dia tarik muka je selalu. Yang mana lagi teruk? Kalau ada yang bercerai cara elok tu, daripada main tengok cara elok, bagi bapak ni pun bagi nafkah cara baik, bapak ni pun kadang-kadang dah berkahwin lain, mak pun dah berkahwin lain, tapi depa ni masih elok lagi sebab depa faham tanggungjawab untuk jaga anak. Tak ada masalah pun. Banyak orang macam yang berjaya pun, ada yang mak dengan ayah dia bercerai tapi dia masih lagi boleh dapat perasaan dengan baik sebab tak ada masalah pun antara mak dengan ayah dia tentang diri dia, hak jaga anak dia tersebut. Faham tak? Tapi yang ramai masalah adalah bila dah bercerai dia akan babitkan dengan anak. Dia kata saya tak mau cerai sebab kesian kat anak, anak tak ada ayah. Itu dia tak faham tu. Ayah dia mati ke? Okay, faham Alright, itu isu yang keempat. Dia selalu ada perasaan enggan untuk nak ceraikan tu sebab dia bimbang, perasaan bimbang, takut ada orang lain kecewa. Ada orang lain sedih sebab perceraian tersebut. Okay, alright, yang kelima, yang terakhir. Sebelum saya nak ambil soalan. Okay, yang kelima adalah sebabnya, yang ni pun ada juga. Yang ni memang selalu jugalah berlaku. Okay, iaitu dia bimbang bekas isteri tuntut tuntutan selepas cerai. Dia kata, saya tak mau cerai tuan. Nanti lepas ni nak kena bayar mut'ah lagi, nafkah iddah lagi. Tambah-tambah dia nak tuntut harta atas pencarian. Harta dah lah banyak ni tuan. Dah lah semua saya yang beli. Orang jenis macam ni ramai kan. Dia tak mau bagi mudah-mudah. Tak boleh tuan. Saya beli ni habis meter dah, habis semua dah saya beli ni usaha saya. Dia tak ada buat apa pun. Takkan cerai nanti dia nak dapat. Ada orang macam tu. Jadi saya tak mau, takkan ceraikan dia. Saya takkan cerai sebab saya takut dia tuntut selepas bercerai. Dia tuntut nafkah iddah. Nafkah iddah tak apa lagi lah. Dia 3 bulan lah, 3 kali lah kan. Misalnya standard 500, 1,500, ataupun 300, 900. Ataupun adalah orang lebih sikit pun 1,000. Tengok pada last mungkin jumlah nafkah yang mungkin sesuai lah. Paling orang risau mut'ah. Mut'ah adalah one shot banyak pula tu. Boleh pergi 10,000, 20,000, 30,000. Macam saya cerita semalam kan beberapa hari lepas, yang tuntut sampai juta. Dia ada perasaan macam tu. Paling orang banyak sekali takut, dia takut nak bercerai sebab takut harta dia. Harta dia takut diisytihar sebagai harta pencarian. That's why dia buat kono macam-macam. Dia sandak kat tempat lain lah apalah. Tapi semua tu tak boleh dielakkan. Sebab itu dah ditetapkan dalam Islam. Once seseorang isteri tu diceraikan, dia layak untuk tuntut semua benda tersebut. Melainkan dia sendiri yang tak mau. Dia sendiri yang redha tak mau tuntut. Dia tak mau tuntut nafkah iddah, dia tak mau tuntut mut'ah, dia tak mau tuntut nafkah tertunggak, dia tak mau tuntut harta pencarian sebab dia rasa yang tu semua tak penting. Yang penting hang lepas aku saja. Itu pun aku rasa macam dah cukup keluar daripada neraka. Ada orang macam tu. Dia bagi tahu kata tak kisah.
Sekejap. Tidur dulu dulu. Okay, so itu isu yang saya nak gariskan. Alright, ada 5 sebab. Okay, sekali lagi Yang pertama sebab suami ni ego, dia tak nak mengaku kalah. Walaupun betul-betul memang betul lah, dah memang depa sendiri tahu lah dia ni memang curang lah. Mungkinlah benda tu tak bawa di mahkamah kan. Tapi memang sendiri dia memang curang ke, tak bagi nafkah ke. So dia memang takkan mengaku. Orang macam ni dipanggil ego. Yang keduanya sebab dendam. Ada benda dendam yang dia tak mau lepas dengan cara yang baik tu. Sebab kesilapan seorang isteri. Yang ketiganya sebab mungkin ada orang yang dia masih sayangkan isteri dia. Yang keempat, dia enggan untuk kecewakan mana-mana pihak. Sebab dia tak mau ceraikan tu sebab saya kesian nanti mak saya menangis. Contoh. Ataupun saya kesian dekat anak-anak. Dan yang kelima adalah dia bimbang. Dia takut ada tuntutan selepas bercerai. Okay. So 5 sebab ni yang saya nampak di dalam mahkamah syariah. Kenapa proses perceraian ni suami enggan cerai dengan cara yang baik. That's why turun naik mahkamah ni panjang. Ada 5 sebab ni lah. Okay, alright. So, saya ambil soalan lah. Tujuh lah, berlambak apa ni. Banyaknya apa semua nak tanya apa ni. Okay, so terima kasih kepada semua. Right, masih sempat lagi kalau siapa yang belum tekan share, kalau boleh tekan share dan insyaAllah saya akan kongsikan lagi apa benda pula lepas ni yang lain dan jangan lupa untuk watch party dan sebagainya. Okay, setiap kali saya live dan terima kasih pada usaha anda tersebut. Nanti dulu. Sekejap. Pergi. Okay, saya Dima Okey, mana soalan? Setuju sebab ego, setuju. Betul tu tuan, semua orang nak bahagia tapi apakah jaya jodoh sampai di sini? Betul. Macam mana? Allah yang tentukan semua tu. Bagus ni. Puan Nolida alias, tapi pelik masih ada peguam yang sanggup wakil orang ego macam ni. Kadang-kadang terang-terang peguam tak nasihat ke? Dah nasihat puan. Saya sendiri pun saya mengaku saya pun ada sapi minor lah, klien lelaki fasah. Ada puan. Ada. Kita dah nasihat dah. Sebelum nak bicara, kadang-kadang kita nasihat dah, lepas je lah dengan cara yang baik. Lepas je lah. Sebab selalu kan kalau mai kat saya, kalau mai tu kata apa fasah, isteri tuntut fasah, mai tengok lelaki. Saya tak akan jadi rational sangat lah kadang-kadang. Kita rasa macam sebab lama kelamaan dia akan, macam saya kata, dia akan menang jadi arang, kalah jadi abu. So kita akan beritahu dia, lepas je lah dengan cara yang baik. Buat apa kita nak ni? Jadi masalahnya sebab hati dia. Allah pun tak boleh nak bentuk kan. Bukan Allah lah. Manusia ni, susah kalau kita sanadkan Allah. Allah boleh buat segalanya kan. Manusia ni susah nak kontrol hati orang lain. Saya pun tak boleh faham setiap orang ni, kalau mata saya dah tengok ni 159 orang ni, 161 pula ni, 161 orang ni saya tak tahu ni. Dia punya perasaan tu macam mana setiap orang. Akal fikiran dia semua orang beza. Jadi kita pun tak boleh nak kawal perasaan setiap seseorang. Tapi apa yang kita boleh buat? Kita boleh bagi nasihat. Lepas je lah dengan cara yang baik, tapi kita bagi syarat. Lepas tapi jangan tuntut, contoh sekian-sekian macam ni. Ada perasaan takut macam tu tak tuan? Yang kata, ada kena tuntut. Okeylah, tak apalah, lepas cara yang baik. Kalau orang macam tu dia rasa macam okey lah. Tapi ada setengah orang dia kata, sorry tuan, minta maaf, saya tak mau. Tuan, saya dah bayar, tuan bawa kes saya. Puan, saya dah bayar, puan bawa kes saya. Jadi kita nak kata apa? Kita dah bagi nasihat dan selalunya kita serah pada hakim. Selalunya bab kes fasah, kalau memang wujud fakta yang kuat, memang mahkamah akan sabitkan fasah ni. By hook or by crook lah, macam mana pun. Kita dah nasihat. Tetapi nak buat macam mana? Sebab kita tak mampu. Kita ni pun manusia biasa. Kita hanya melakukan. Kalau saya melakukan kerja tu pun sebagai untuk nak menjalankan prosedur sahaja. Prosedur yang betul. Sebab hakim nakkan prosedur. Hang peguam defendant, hang peguam suami pun, hang kena buat prosedur. Sebab defendant kalau berdiri saja, hakim tak suka. Hakim tak mau kalau macam laki saja-saja main nak minta apa-apa hak. Sebab orang tak erti. Orang yang bukan peguam, dia tak tahu prosedur nak buat macam mana.
That's why hakim akan suruh juga lantik lawyer. Jadi lawyer nak akan nasihatkan. Hakim pun suka kalau orang yang boleh buat persetujuan. Okay? Hakim suka orang yang boleh buat persetujuan. Tapi masalahnya tak ada orang yang bersetuju. Bila tak ada orang setuju, peguam terpaksa bantu juga hakim untuk prosedur. Prosedur bicara, prosedur untuk berhujah. Sebelum nak bicara tu, prosedur untuk sebutan. Kena ada. Memudah carakan untuk hakim untuk buat keputusan. Nasihat kita dah nasihat dah. Selebihnya bergantung pada individu tu. Okay. Seumpama macam ni lah untuk mudah faham lah. Okay. Ada setengah doktor. Mungkinlah ada doktor yang mana dia buat khidmat untuk menggugurkan kandungan. Ada kan? Nak gugurkan kandungan. Mungkin kita tak tahulah, Allahu'alam lah. Akan ada. Tapi mungkin dia nasihatkan dah. Kata ini tak baik dalam Islam, semua tak baik, tak boleh, bahayakan kesihatan. Saya nak juga, buat juga apa cara sekalipun. Doktor nak kata apa? Ya? Ataupun lah kan, ada kontraktor pula aku ambil. Kontraktor Islam bagus. Jadi memang kontraktor ni profesional. Jadi dia kata, saya nak tuan awak ambil satu projek ni untuk buat apa? Untuk buat kilang arak contoh dia. Untuk buat kilang arak. Kata tak boleh tuan, benda ni. Saya nak awak juga sebab awak memang dah berdaftar untuk ni. Contoh lah kan. Wallahualam lah, macam-macam lah analogi yang boleh saya bubuh. Okay. Kita dah nasihat dah. Tapi nak buat macam mana? Sebab untuk membantu prosedur tersebut. Okay. Alright. Saya harap boleh menjawablah Puan Nurlidah Alias. Jangan salahkan peguam tu. Tapi kalau ada peguam yang emosional terlebih, memang tu dia pula macam into the case tu kan. Yang tu macam pelik sangat lah. Okay, Puan Mas Tamizi, tuan saya sakit hati dengan topik ni. Topik yang paling saya benci sebab saya dah rasa kepahitan dulu. Sengsara sampai rasa nak bunuh diri. Till today saya negatif dengan perkahwinan, especially Muslim marriage yang saya rasa unfair dan menganiayai wanita. Okay lah Puan Mas Tamizi. Kalau Puan nak benci dengan tajuk ni pun Puan, tapi janganlah Puan benci kat saya, okay? Saya cuma nak bantu, saya nak bagi faham saja. Puan Mas Tamizi. Puan Mas Tamizi kan follower yang selalu follow saya. Janganlah follow, jangan benci saya pula. Saya hanya cuma nak bagi tahu sahaja. Okay, Puan Mas Tamizi? Puan Mas Tamizi adalah. Saya percaya ramai orang memang dia benci dengan benda ni. Tu dia, tengok ramai yang akan kata takkan patah balik. Memang taklah, not ever. Kalau dah tahu hati mah, no U-turn. Kan saya dah kata, takkannya Allah suruh perintah 5 kali solat pun kerana ada orang tak solat. Ada orang yang enggan sungguh-sungguh pun ada. Isbit antara apa sebab serik. Tu yang nikah kat sini. Okey, ni apa perkongsian apa ni? Alhamdulillah saya happy bercerai sebab belah biawak komono. Bukan, biawak kimono pun. Kimono tu baju kan, baju yang macam lepas mandi kan. Yang lepas mandi tu orang pakai, tak pakai kentolo tu, pakai baju tu, orang pakai baju kimono. Belah biawak komodo kan. Biawak komodo. Sorry cakap, beza fikiran dan tanggungjawab lelaki Melayu dan lelaki luar negara. Lelaki luar negara tak semualah, mereka bab keluarga sangat serius dan dengan iaitu tukri. Panjangnya. Dia isu bab kahwin luar negara ke kahwin dalam negara ke tak kisah. Masing-masing mesti akan ada ujian dia. Ada orang yang menikah dia bimbang nak kahwin dengan orang luar negara sebab dia rasa macam orang luar negara ni tanggung elok semua tu kan. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ada orang yang kahwin luar negara, masalah yang berlaku adalah lepas bercerai, berebut anak. Oh memang payah masalah tu. Okay. Selalu bila minta poligami tu cara bohong, tapi sebab tak nak buat maksiat kau dapat, walhal dengan isteri dulu nafkah habuk untuk semua. Okey, Puan Nurlidah Alias, saya rasa perempuan semua ni mungkin dalam keadaan yang
agak setuju, agak marah dengan keadaan yang saya bagi tahu. Tambah-tambah ni yang saya nampak ada Facebook angry ni, Puan Nur Azhar dengan Puan Nur angry ni. Okay, so faham je lah, saya faham. Tapi saya kena dengar. Patut sesi ni lelaki dengar. Ada lelaki yang akan dengar. Saya percaya ada lelaki yang akan dengar. Tapi masalahnya adalah dia dengar. Tapi dia mungkin dengar sekejap saja. Okay. Biasalah kalau dengar pun ada orang dia akan sama juga. Okay. Alright. Nur Al panjang pula Puan Walia. Laki ada akal 9 tetap digunakan, akal 9 guna nafsu. Okay, ramai je. Alright. Puan Cinta Ida Mira, 7 tahun ditinggalkan and ada isteri lain tapi still tak nak lepaskan. Katanya takkan lepaskan sampai mati. Dalam masa 7 tahun tak pernah bagi nafkah apa-apa, sendiri tanggung. Buka file dah setahun lebih. Puan Cinta Ida Mira, kenapa tunggu 7 tahun? Lama betul Okay. Buka file dah setahun lebih. Tak apalah, saya doakan mungkin tahun ni yang terun terakhir lah untuk puan. Inilah yang menyebabkan sampai dah setahun lebih tu kan. Tu sebab-sebab dia. Okey. Puan Amoy Azhani. Kalau suami dia masih sayang tapi isteri dah tak nak, macam mana tu? Of course, cerai lah. Dah tak nak. Isteri dah tak nak lah, macam mana? Sama lah macam isu cerita zaman Nabi tu. Uwais nama apa? Yang mana suami dia tu adalah dia nak isteri ni, dia kata suami dia ni sangat bagus, sangat baik, tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa, nafkah semua bagi elok. Bahkan dia punya nafkah, dia punya mas kahwin pun dia bagi apa? Sebidang tanah tau, sebidang tanah kurma. Tu mas kahwin dia. Jadi isteri ni pun dia main mengadu kat Nabi. Mengadu, ya Rasulullah, aku tak boleh dah nak tengok isteri aku ni, suami aku ni. Dia baik, dia jalan ke semua benda dengan baik. Tapi masalahnya adalah disebabkan dia aku tak dapat nak tengok dia. Sebab tak ada perasaan sayang. Jadi dia kata aku bimbang aku berlaku kufur. Sebab dia bimbang, dia takut tak ada perasaan sayang dah dekat suami dia. Sedangkan suami dia tu mungkin sayang dekat dia. Jadi apa kata Nabi? Nabi panggil, Nabi bagi tahu dekat isteri ni, pulangkan balik dia punya mas kahwin tu. Pulangkan balik dia punya kebun kurma tersebut. Sebab isu sayang tu lah. Pulangkan balik mas kahwin. Tu je lah. Puan Nur Alia Bazli. So naik mahkamah baca bab seksyen mahkamah dan bab Quran hadis, saya bawa dah tanda bab kes saya file 7 kes semua untuk keadilan hakim. Puan Nur Alia Bazli, saya percaya puan. Tak tahulah, saya rasa macam puan bawa kes ni, puan bawa kes sendiri ke puan? Saya rasa macam puan ni bawa kes sendiri sebab bila kita, kalau puan baca seksyen, baca Quran hadis dekat mahkamah, hakim tak pernah tanya benda macam tu. Ya? Sebab bila dalam bicara, hakim nak tahu fakta, kita kena bantu hakim untuk bukti. Fakta tu buktilah cerita hidup kita tu. Bukannya fakta bab Al-Quran dengan hadis. Bab ni semua masa peringkat pengujahan. Okay? Kalau filekan 7 kes, banyak tu puan. Kalau puan bawa sendiri, memang puan perlu ada guide lah, senang cerita lah puan. Kalau puan ada peguam, puan teruskan dengan peguam. InsyaAllah boleh dapat. Apa-apa tuntutan kalau memang kita ada merit, memang kita ada hak, so insyaAllah pasti akan dapat. Yakinlah. Sebab kita dekat dunia ni, kita kena ingat, yang nak jadi hakim tu pun manusia. Hakim yang terbaik adalah Allah. Hakim yang terbaik adalah Allah lah di akhirat nanti. Yang keduanya Nabi Muhammad. Tapi benda tu semua dah tak ada dah. Jadi ada manusia. Manusia ni lemah. Manusia ni bukan semua orang yang betul yang buat. Kita pun ada kadang-kadang ada salah. Jadi cuma kita ada prosedur yang boleh kita bantu untuk nak
dapatkan kebenaran bagi pihak kita. Okey. Tapi andai katalah benda tu tak cukup, benda tu tak cukup kuat pada hakim, okey. Jadi dia tak sampai tahap yang dia boleh untuk memutuskan perkara tersebut. So, macam contohlah kan, isu perceraian, cerai luar mahkamah. Kita dakwa, memang kita bagi tahu kata suami ni, contohlah, suami ni memang ada lapas cerai macam ni. Okey? Kita buat main lah seorang saksi perempuan saja. Kita buat main seorang saksi perempuan, kawan kita dengar macam tu. Tapi di sisi Islam, okay, di sisi Islam dia nak dengar kata dua orang lelaki. Contoh ada hakim kata nak dengar dua orang lelaki. Dia tak ada dua orang lelaki. Tak ada dua orang lelaki, kemudian dia akan berserah juga kepada suami untuk bersumpah. Bersumpah. Sebab itu dalam Islam, kita panggil benda ni dalam Nizam Al-Qadha, Nizamul Qadha Al-Islami. Dia bab dalam fiqh, dia ada bab nama dia Nizamul Qadha. Tata cara pengadilan. Nizamul Qadha ni macam proses pengadilan. Nizamul Qadha Al-Islami dalam Islam. Bukan sekadar ada kita kena baca hadis ataupun Quran semata-mata. Kita kena relate juga dengan hukum fiqh dan kita kena relate juga dengan pemakaian-pemakaian kaedah-kaedah fiqh. That's why kalau orang yang tak lantik peguam, masalah sangat. Serius masalah sebab dia tak tahu macam mana dia nak bawa kes dengan betul di mahkamah. Okey, Puan Iza Niza, pengalaman lah. Suami tiada pendapatan tetap, cukup makan untuk dia. Suami kerja dan segalanya saya yang sediakan. So, kalau dia tinggalkan saya amat rugi bagi dia. So, sebab tu lah dia payah nak lepas. Bagus juga benda ni. Ni alasan yang ke-6 lah puan. Saya setuju Puan Iza Niza. Betul, ada juga yang macam ni. Dia rasa sebab isteri ni yang duk tanggung. Betul juga puan. Itulah bagus. Pengalaman Puan Iza Niza ni saya percaya mungkin ada juga kat orang lain. Alasan yang kelima, alasan yang keenam. Suami ingin lepaskan sebab dia takut dia rugi kat diri dia. Yalah isteri yang duk tanggung semua, isteri yang bayar rumah sewa, isteri yang bayar dekat bank bulan-bulan, isteri yang duk bayar bil elektrik, api, air, estro, pergi pembentung, cukai pintu, semua isteri yang bayar. Beli makan semua. Jadi dia rasa rugi. Rasa rugi, bahaya. Tambah-tambah pula lagi dia kata, dah lah isteri aku ni kerja government, boleh buat loan. Banyak pula tu. Takkan, tak boleh. Ada jenis macam tu kan. Okey, bagi Puan Iza Niza. Kongsian yang bagus tu. Puan Nur Alia Bazli, bila cerai jangan Puan Alia, tadi lagi kan. Aktif betul Puan Alia hari ni. Saya cerai lah satu tak rujuk. Alhamdulillah ex kahwin baru masuk ke baru kerja. Nampak. Bila ex nak rujuk, no way. Okay, no way Puan Okay, ini soalan. Puan Ain Nur Ain. Ni pun followers selalu. Okay, terima kasih Puan Ain. Macam mana kalau suami lafaz talak 2 kali, dah buat pengesahan dekat hakim, hakim tak sahkan perceraian and isteri berpegang dengan hukum, macam mana? Okay, saya percaya Saya percaya kenapa hakim tolak tersebut. Mungkin sebab suami tak mengaku, tu yang pertama sekali. Okay. Puan dengar. Okay, mungkin puan kata puan dengar kata lafaz cerai tersebut. Alright. Kemudian suami tak mengaku. Suami tak mengaku, jadi beban tu terletak kepada kita untuk buktikan. Saya dah kata, dalam bab perceraian, especially lafaz cerai, dia mesti disaksikan oleh 2 orang lelaki. Sebab memang ni dah ketetapan dah. Nak bermain bab cerai, dia mesti 2 orang saksi. Mesti dengar lafaz cerai tersebut. That's why, cerai yang patut mesti berlaku adalah di hadapan hakim. Hakim yang memutuskan tu patut dengar cerai. Tapi kalau orang yang bercerai kat luar mahkamah, okay, katalah 2 kali ke, 3 kali ke, 100 kali ke, bila tak sabit tu, mesti sebab yang pertama lelaki tu tak mengaku. Bila tak mengaku, letak tu beban tu kat kita untuk buktikan. And then kita pula tak ada bukti. That's why hakim tolak. Betul Jadi bila hakim dah tolak, and then kita pula memang kita pasti kita dengar macam tu, tergantung. So daripada kita tergantung, kita kena dituntut cerai yang cara yang lain. Fasah ke, cerai taklid ke, yang mana yang sesuai.
Cerai Seksyen 47 ke. Ada orang dia tak mau lepas cerai dekat luar mahkamah ni sebab satu dia faham undang-undang kata kena cerai kat depan hakim. Yang kedua dia tahu kalau cerai kat luar mahkamah ni satu bentuk kesalahan, dia boleh dikenakan denda. Okey? Right, hakim memang akan kata tak sah. Kalau saya hakim pun saya tak tahu. Sekarang ni pun saya peguam ni pun saya tak tahu tau apa yang berlaku kat rumah. Perempuan sekarang ni duduk buat apa pun saya tak tahu. Mungkin sekarang ni ada yang tengah tengok ni, tengah bergaduh, tiba-tiba ada yang tengah tu tengah ada yang bercerai. Saya tak tahu. Betul tak? Saya tak tahu. Ataupun lah kan ada dia mai kat office, dia mai cerita. Tuan, saya dengar suami saya lepas cerai. Saya boleh percaya saja lagi. Tapi kita nak tanya kena ada bukti. Sebab Nabi dah sebut dah. Hadis tu cukup kuat. Hadis sahih. Al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Keterangan, bukti atas orang yang menuntut. Orang yang kena tuntut, kena bersumpah. That's why kalau hakim rasa bukti tak cukup kuat, hakim akan tolak. Dan hakim akan suruh untuk suami bersumpah. Saya pasti kes Puan Ainur Ain, suami tu bersumpah. Betul tak isu yang berlaku? So isteri berpegang dengan hukum. Kalau memang betul berlaku, memang kita dengar macam tu, and then memang kita dengar jelas tapi sebab dia menipu, dia sumpah palsu, okay, kita walaupun hakim dah kata tak sah, tak sabit sebab dia bersumpah nafikan tu, kita pun dalam masa yang sama jangan terbiak tergantung macam tu saja. Tu je. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Sambung. Salam masuk, tak apa. Okey, tengok sikit. Puan Suhanah Roslan. Saya tak tahu apa yang dia sayang dekat saya. 10 tahun kami berumah tangga dan ada anak seorang tapi tak buat harta apa pun. Nafkah bagi pun berkira-kira. Baik apa pun. Tapi saya dah tak ada hati pun dia dah. Tapi saya suruh dia lepaskan tapi dia tak mahu dan alasan anak betul. Setiawasi lebih kurang apa yang dia cakap. Aduh. Kadang-kadang saya dah pening. Puan Ala Najla. Macam mana hakim boleh putuskan perceraian tak sah? Puan boleh ni cerita pasal apa ni? Okey, Puan Ala Najla. Saya rasa saya kena buat terang sekali lagi lah tentang sumpah pula lepas ni. Puan Ala Najla lebih kurang macam Puan Ainur Ain tadi kot. Okey. Dia nampak kat sini macam tu je. So Aling mungkin saya rasa faham lah. Puan Syira Yaakob. Saya rasa patut semua lelaki kita cakap nak kata tak pandai. Saya Prof Mat dia, doktor lagi tuan. Ingat dah cukup ilmunya tapi krik-krik. Tengok juga doktor buat apa. Begitulah. Ilmu ni dia bukan sekadar untuk ada. Okay? Dia mesti dipraktik. Praktik ni pula, nak praktik benda ni, dia perlukan kepada tindakan dan keimanan. Kadang-kadang ada ilmu pun tapi orang tak praktik benda tu sebab dia tak rasa, dia tak yakin dengan ilmu dia tu. Okey. Ada pihak lelaki kat sini. Saya juga benci wanita yang menganiaya suami, macam mana pula? Okey, kalau benci dekat wanita yang menganiayai suami, kalau kita ni single, duda, kalau single duda, tak payah kahwin lah. Kita bimbang kan? Kita tak tahu bakal pasangan kita pula, mungkin menganiaya kita. Betul tak? Dia bukan macam tu cara dia nak tentukan. Kalau memang betul kita benci, kita kan dalam Islam kita letakkan benci bukan sekadar benci pada manusia, tapi kita benci kepada perbuatan.
Kalau kita tak suka perbuatan tu kat orang tu, kita tak boleh samakan benda tu kat orang lain. Okay? Dia mesti kita sandarkan kepada perbuatan tersebut sahaja, bukan dekat orang tersebut. Ada orang dia okey. Kalau memang betul wanita, contoh yang saya kata tadi, yang dia pukul suami dia, contoh macam tu kan. So, mungkin kita benci dengan perbuatan tu, dan kita lepaskan dengan cara yang baik. Sebab kita suami, kita lelaki. Lepaskan dengan cara yang baik. Dan ikut saja apa yang dah Islam tetapkan. Mana? Macam jauh dia lari ni. Pakai ni kat. Sekejap perempuan semua okey Rosma Kayangan Perlis. Oh, ada orang kuat Perlis betul ni. Siap pun nama ada Kayangan Perlis. Salah sangat semuanya. Okey. Puan Syira Yaakob, kenapa nak dendam kalau salah diri sendiri? Bila isteri minta cerai, dendam pula. Walhal dia sendiri pilih perempuan tu depan bos family. Pelik-pelik laki ni tuan. Laki tu lelaki tu. Oh, Puan An-An. Lama tak join. Pergi mana tak tahu lah Puan An-An ni. Salam. Yang kelima apa? Yang kelima adalah bimbang. Suami ni bimbang, dia takut isteri ni tuntutan selepas cerai. Puan Nurlida alias. Okay, dia bimbang. Takut kita tuntut atas pencarian, kita tuntut mut'ah. Takutlah. Duit. Puan Ain Nur Ain. Bukan lafaz sore. Sore tu Jawa. Maksudnya petang. Soreh. Okey, Puan Nurul Atiqa Hisam. Tuan nak tanya macam mana kot macam mana cara nak mudahkan urusan supaya pihak sana bekerja sama. Ni berbalik pada sifat hati jugalah puan. Nak mudahkan ni memang kadang-kadang kan pada saya lah kan. Saya selalu anggap yang terbaiknya adalah kena ada orang yang ada respectful tau. Kalau anda nak bincang, jangan bincang sendiri. Cari orang yang respectful. Contohlah kan, kalau macam kisah Nabi dulu, kan bertikai nak letak siapa nak letak Hajarul Aswad tu, betul tak? Ketua kabilah ni kata, kami yang patut letak. Yang ni kata, mana boleh, aku pula. Suka hati hampa nak letak, kami pun nak letak juga. So masing-masing berebut nak letak Hajarul Aswad tu dekat Kaabah. Jadi mereka kata macam mana nak settle ni? Mereka kena cari, dia kata, kita cari seorang yang dia natural, dia memang disegani dan dihormati. Siapa? Nabi time tu, Nabi Muhammad. Nabi mai, Nabi kata, letak sama-sama. Jadi poin dekat situ adalah, kita kalau nak berbincang ni, kena cari orang yang betul-betul dihormati dan disegani. Itu sebaiknya lah. Orang yang dia, kalau kita cakap pun kadang-kadang dia ikut suami kita, dia cakap kat suami pun suami ikut. Ada kan orang jenis macam ni? Dia mesti akan ada punya wujud salah seorang tu, mesti akan ada seorang yang macam ni. Ataupun lah kan, kalau dah anda latih peguam, bagi peguam handle dan peguam sana pun handle untuk bincang. Nak mudahkan urusan tu, pihak sana kerjasama, kadang-kadang kita cakap sendiri memang payah, dia akan belagar juga nanti ni. Dia akan bergaduh. (163) tuan. 163 kat mana? Apa benda ni 163 ni saya cakap pasal apa 163 ni? Okay, Assalamualaikum. Camna ya nak buat, suami saya susah sangat nak pi mahkamah. Dah 3 kali naik court. Saya pi seorang-seorang. Dia kata sayang, tapi cara dia tu langsung tak peduli pasal keluarga. Keluar tengah hari, balik tengah malam. Macam okey, Puan Mamaifa Maknur. Puan Mamaifa kalau ada, bagus. Alright. Ada kalau puan kata
Sekarang ni saya tak tahu tak puan tuntut apa Puan Mamaifa. Okay. Tapi andai kata kalau puan tuntut tu, tuntut pengesahan lafaz cerai. Maksudnya suami cerai kat luar mahkamah. Suami cerai bukan depan hakim. Alright. Kalau kita mai tu, kita tuntut kes tu dekat mahkamah. Alright. Kita 3 kali naik. Kita tak ada saksi. Kes tu memang payah puan. Kes lafaz cerai luar mahkamah. Okay. Tapi kalau kes tu bukan kes lafaz cerai luar mahkamah, satu lagi apa? Kes Seksyen 47. Cerai cara baik Puan Mamaifa. Andai kata suami tak memai kes Seksyen 47. Okay? Pun tak boleh jadi apa. Tambah siapa-siapa lah yang duduk kat Selangor kan, yang kata ada hakam semua tu kan. Kalau suami tak mai Seksyen 47, daripada mula sampai sekarang dia tak memai kes Seksyen 47, dia tak akan sampai kepada hakamnya. Okay? So memang dia tak memai. So memang payah sebab tak ada lafaz pelantikan hakam. Jadi kalau kes tu kes yang Seksyen 47, kes pengesahan lafaz cerai ataupun kes tebus talak contoh dia, memang takkan boleh pi punya. Memang hakim akan suruh buat benda lain. Tapi dengar perempuan tapi kalaulah kes tersebut yang mana kes selain daripada saya sebut tadi tu, contohlah kes pasah, kes nafkah anak ke kes apa-apa yang lain, kalau suami tak mai, itu lebih bagus. Tu je saya bagi beritahu. Bukti sebelah pihak. Tapi dengan syarat lah bukti sebelah pihak tu kes yang cukup kuat lah. Macam contoh tak dapat nafkah, kena pukul, kena pukul ada laporan polis. So kalau suami tak mai tu is okay, is bagus. Is good lah. Tapi kalau dia mai, dia mungkin akan jadi panjang. Right? So kalau 3 kali naik dah tu, saya rasa tu baru lagi. Dia mungkin masih lagi peringkat sebutan. Peringkat sebutan ataupun mungkin dah baru mula dah untuk bicara. So kalau dia tak memai untuk tuntutan yang macam fasah sebagainya, alright. It's good lah. Alright. So, ni ada seorang lelaki, Tuan Rafizi kat tadi ni, Cik Rafizi. Kalau suami pula memang dia di pihak yang benar, walau apa cara sekalipun nak pertahankan kebenaran, macam mana pula? Begitulah. Saya dah cakap dah Tuan Rafizi, Cik Rafizi. Memang betul. Saya tak, kadang-kadang memang betul. Memang ada isteri yang mungkin salah. Okay? Ada isteri yang curang, ada isteri yang pukul suami dia. Okay? Tapi kita dah nasihat banyak kali. Kita dah nasihat, memang kita nak buktikan sungguh-sungguh kebenaran. And then kita buat apa? Kita nak lawan juga benda tu. Sedangkan benda tu kalau contohlah kan, kalau Cik Rafizi lah benda ada kat tempat yang betul. Sebab Cik Rafizi dia ada tulis nama, dia kena sebut nama Cik Rafizi yang tanya ni. Katakanlah suami lain lah. Bukan Cik Rafizi lah, orang lain. Katakanlah suami ni memang betul. Dia memang tak buat salah apa pun. Cuma dia nak bagi tahu benda tu yang betul saja kat mahkamah. Okey, katakanlah. Dia sanggup naik turun mahkamah nak bagi tahu kata dia betul. Let's say mahkamah tolak fasah, mahkamah terima untuk kembali taat. Contoh isteri lari keluar rumah, kembali taat. Taat pada isteri. Berbaloi tak? Isteri tu tak akan patah balik. Memang betul benda tu betul kat kita. Tapi berbaloi tak? Berbaloi tak kita hidup tergantung? Langit tak, bumi tak? Tak berbaloi. Tu saya kata tadi, menang jadi arang, kalah jadi abu. Faham? So, tak ada apa-apa pun. Baik-baik, lepas cara dengan yang baik je. Bina hidup baru. Walaupun memang betul benda tu terbukti betul kat kita. Betul. Ada setengah orang betul, memang betul. Ada yang kesalahan tu kesilapan daripada pihak isteri. Tapi saya duk cerita ni banyaknya isu yang major dia selalu berlaku kesilapan pada suami. Okay? Jadi kalau betul pun macam tu lah. Dia tegakkan, dia lawan, dia nak tolak fasah tersebut and then tergantung. Dia nak bina kehidupan baru pun susah lepas tu. Saya harap penjelasan saya ni boleh faham. Okay? Nak tegakkan kebenaran tersebut. Tegakkan boleh. Tapi setakat tu je lah. Bukan boleh tuntut ganti rugi apa pun. Kan? Contoh lah kan. Isteri curang. Contoh isteri curang. Okay? Suami kata, suami saya tak mau lepaskan sebab dia yang curang. Dia yang salah sebenarnya tuan. Contoh, okay, tak apalah. Fight.
Saya sanggup fight sebab saya nak buktikan kebenaran. Kata isteri saya yang curang. Contoh. Kemudian naik ke mahkamah, so mahkamah sabitkan. So mahkamah sabitkan so untuk perintah kembali taat dan isteri tu nusyus, katakan nusyus. Dia tak layak untuk terima nafkah saja. So dia memang terbukti curang. Jadi habis dekat tu lah. Nak tuntut ganti rugi sebab curang? Tak ada. Mana ada tuntutan ganti rugi terhadap isteri? Ganti rugi hanya ada untuk kes putus tunang saja dalam mahkamah syariah. Faham Kalau betul lah dia sebab nusyus tersebut, curang dan sebagainya tu, so kalau dituntut tuntutan selepas perceraian, let's say lah, tuntutan mut'ah, so benda tu dia mungkin akan mengurangkan banyak sebab curang dalam tempoh perkahwinan tersebut. Okay, Cik Rafizi Ahmad. Okay, so ketua kelas Kak Kia, jangan lag biasalah tu. Panas topik hari ni, tak tahu rasa dia. Okay, right. Okay. Lega sikit Puan Master Mizi kata macam ni. Tuan saya tak marah tuan, I'm so sorry, cuma topik dan situasi dengan kita ni saya rasa menganiayai. Sedangkan Rasul minta pulangkan mas kahwin untuk Absyai. Tapi dengan kita sebaliknya. Nanti saya cari apa alasan yang tepat lah untuk saya nak buktikan, nak bagi tahu benda ni Oh, Cik Rafizi lagi Dah, kalau cara cuba nak isteri bertaubat isteri bertaubat pertahankan, tak nak ceraikan, biar dibawakan kebicaraan nusyus macam mana? Betul. Ramai orang dia tak tahu apa kesan nusyus tu. Okay, nusyus ni adalah kalau seorang isteri ni nusyus, dia hanya tak layak untuk dapat nafkah. Kalau dia masih dalam perkahwinan, dia tak layak dapat nafkah sahaja. Kalau dia dah bercerai, dia tak layak dapat nafkah iddah sahaja. Itu je. Nafkah iddah dengan nafkah je. Atas pencarian dia masih boleh dapat. Hak jagaan anak dia masih boleh dapat. Nafkah anak pun dia masih lagi boleh tuntut bagi pihak anak. Mut'ah pun masih boleh tuntut. Faham? That's why dia tak ada makna sangatlah, senang cerita. Tak ada makna sangatlah. Okey, Puan Siti Aminah. Betul ke kalau hakim yang jatuhkan hukum cerai fasah tak ada iddah? Betul. Fasah, talak dia kita sebut talak bain sughra. Talak, bain tu besar, sughra tu kecil. Talak besar kecil. Maksudnya apa dia? Maksudnya dia tak boleh untuk dirujuk. Dia tak boleh untuk dirujuk. Tapi kalau nak kahwin, nak bersama semula dengan bekas suami, dia kena ada akad nikah yang baru, dia kena ada mas kahwin yang baru. Okay. Kalau talak satu, talak dua, kita sebut talak raj'i. Talak raj'i ni dia ada iddah. Maksudnya isteri ni dia dah separuh kaki dah keluar. Separuh kaki dah tak ada dalam perkahwinan. Okay. Dia belum putus habis lagi, dia dalam tempoh iddah. Jadi dalam tempoh iddah ni wajib untuk suami bagi lagi nafkah kepada isteri dia. Jadi sebab tu ada nafkah iddah. Kalau orang yang bercerai fasah, dia ada iddah dia, iddah untuk mensucikan rahim sahaja. Tapi dia tak boleh rujuk dah. Boleh faham Okay, alright. So itu sajalah kot. 1 jam 14 minit dah. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa macam okey dah kot So terima kasih banyak-banyak lah kepada semua yang telah menonton. Menonton untuk ada lagi Cik Rafizi Ahmad. Itu cubaan suami untuk menyedarkan isteri begitu, salah ke? Tak salah. Serius tak salah. Untuk sedarkan, betul tak salah. Tapi dia akan terkandung lah. Salah satu daripada sebab yang saya bagi tahu tadi tu, tak salah untuk nak sedarkan. Ada orang nak sedarkan tu sebab nak bagi sayang. Okay. Macam mana dengan isteri Fir'aun dengan isteri Nabi Nuh? Saya tak tahulah Cik Rafizi macam mana punya pandangan. Okay. Saya tunjuk saya ada lelaki seorang lagi.
Tak salah untuk sedarkan. Okay? Tak salah untuk dia sedarkan. Okay? Tapi masalahnya bila dia nak sedar? Bila dia nak sedar? So kalau dia tergantung, kalaulah kita yang menggantungkan dia tu, ada orang, wanita, isteri kita ni, dia tak mau, dia tak ambil peduli dah. Dia nak, suka hati nak gantung-gantung. Aku boleh tanggung, mak pak aku boleh tanggung. Okay, so dia buat dosa ke apa semua tu, suami yang kena tanggung. Bukan mak bapak dia kena tanggung, bukan diri dia kena tanggung. Suami kena tanggung. Betul? Kita kahwin, salah isteri tu tanggung pada suami tau. Isteri kita buat salah apa tu, kita kena tanggung. Dan kemudiannya, kita pula duduk macam tu. Bila dia nak sedang, tak kisah, tunggu sedang tak sedang. Kita pun nak kena ada life yang baru juga. Saya tak tahu macam mana, tapi pada pandangan saya, nak sedangkan tu boleh. Tapi adakah itu cara yang terbaik? Saya tak marah laki mana-mana, nak tanya. Cuma saya nak tanya, adakah itu cara yang terbaik? Yang kita nak bentuk isteri kita? Dengan naik turun mahkamah, Terpulang. Saya lontarkan balik soalan ni pada diri lah. Saya takkan jawab benda ni. Sebab soalan ni semua, jawapan semua ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Adakah dengan cara menyedarkan tu cara yang terbaik kita buat benda macam ni? Tu je. Okay, alright. Cik Fairuz Yahya. Jika isteri curang, minta dilepaskan, bolehkah kita lawan dan cerai bersyarat? Contoh, semua tak boleh tuntut mut'ah, hak jaga anak, nafkah anak atau macam mana? Oh, okay. Alright, Cik Fairuz Yahya. Kita bercerai dekat mahkamah rendah. Dekat mahkamah rendah, dia hanya tak boleh tuntut, kalau dah isteri kita nak bagi persetujuan ke tak boleh tuntut, dia hanya tak boleh tuntut nafkah iddah, nafkah tertunggak dengan mut'ah sahaja di mahkamah rendah. Okay? Nafkah anak tak boleh nak kata tak boleh tuntut kalau anak duduk dengan dia. Hak jagaan anak pun tak boleh nak digugurkan sebab anak tak boleh dihapuskan untuk gugur hak tersebut. Mak masih tetap ada hak terhadap anak. Bapa pun akan ada hak terhadap anak. So dia takkan boleh digugur. Nafkah anak pun tak boleh digugur. Harta pencarian pun takkan boleh digugur. Sebab isteri ataupun bekas isteri tetap ada hak terhadap harta dia. Terhadap harta yang lahir dalam tempoh perkahwinan. Yang hanya boleh digugur adalah nafkah iddah, mut'ah dengan nafkah tertunggak sahaja. Alright? So kalau kita nak bagi syarat macam tu, yang tu reasonable. Okay. Ni bukan untuk wanita saja ke tiba-tiba? Tak. Saya tak kata ni untuk wanita. Cuma ramai wanita. Sebab saya asyik memperjuangkan hak wanita sahaja. Jadi ada lelaki yang nak tengok, terpulang. Tak ada masalah. Okay. Okay, alright. So, itu saja. Terpulang pula. Okay, so terpulang pada anda semua nak fikir macam mana. Tapi pada saya, ini adalah 5 sebab kenapa suami enggan cerai isteri di mahkamah dengan cara yang baik. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Dan saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap terkata. Dan segala kelemahan tu datang daripada saya sendiri. Dan baiknya tu semua datang daripada Allah. Moga-mogalah dapat membantu anda sikit sebanyak. Dan jangan lupa untuk terus follow dan like page saya. Okay, siapa yang belum like, tolong like. Okay, kalau dia kata macam penting untuk dia dapat maklumat lagi, so anda boleh tekan share dan juga insya-Allah akan ada banyak lagi perkongsian ataupun mungkin dia rasa macam kawan-kawan dia perlu untuk dapatkan benda ni, anda boleh share kan. Video kali ni panas kan. So okay, terima kasih kepada anda semua dan mudah-mudahan siapa yang belum lagi join group tu boleh join. Ni untuk wanita sahaja, okay? FB group nama Tanya Tuan Fahmi, khas untuk wanita sahaja. Alright, itu saja. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.